Buletin Utama 20 Februari. Garis panduan baru mengawal penyelewengan industri insurans dikeluarkan bulan depan. Tentera rejim Tel Aviv mengerahkan 10 kereta kebal ke selatan Lubnan. Garis panduan baru mengenai industri insurans akan dikeluarkan pertengahan bulan depan bagi mengawal kegiatan penyelewengan. Timbalan Menteri Kewangan Haji Abdul Ghani Osman berkata, dengan adanya peraturan itu, kegiatan syarikat insurans dan agensi yang berurusan dengannya dapat diawasi. Menurut Haji Ghani, prosedur dan peraturan baru berkaitannya akan diedarkan kepada syarikat insurans untuk diteliti. Garis panduan itu timbul hasil perbincangan antara pejabat Ketua Pengarah Insurans, Persatuan Insurans dan Jabatan Pengangkutan Jalan serta polis. Antara peraturan baru itu, untuk melaksanakan nombor siri pada cover note, mengetatkan kawalan pengeluaran bonus tidak dituntut atau NCB serta diskaun tidak dituntut. Haji Ghani berkata syarikat insurans serta ejennya pula perlu mewujudkan peraturan sendiri bagi mengawal penyelewengan. Beliau menyarankan agar persatuan ejen berkenaan mengadakan perbincangan tentangnya dan menasihati ahli supaya tidak melakukan perkara yang memudaratkan perniagaan mereka. Jadi kita kerajaan menganjurkan supaya persatuan di peringkat ejen ini mengambil langkah-langkah untuk membenteras amalan penipuan di kalangan ejen-ejen yang tidak bertanggungjawab. Sebelum ini, pada perasmian seminar tentang option modal dan stok indeks, beliau berkata kurangnya pengetahuan berkaitannya dapat mengakibatkan kejatuhan dalam pasaran stok, fizikal dan tunai. Dengan pelancaran urus niaga option modal nanti, Malaysia akan standing dengan negara lain dalam menawarkan kemudahan pasaran modal yang canggih. Haji Ghani juga berkata cadangan perubahan Suruhanjaya Tukaran Sekuriti akan dibentangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri oleh Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sehubungan itu, soal undang-undang tentangnya masih di peringkat perbincangan dan dijangka dibentangkan di Parlimen sesi akan datang. Haji Ghani berkata menjelang akhir tahun ini Suruhanjaya berkenaan akan dapat berfungsi sepenuhnya. Bagaimanapun beliau tidak menerangkan lebih lanjut siapa yang bakal menganggotai Suruhanjaya itu. Usaha penubuhannya timbul hasil cadangan Persatuan Pelabur Malaysia bagi mengatasi kesulitan melaksanakan peraturan di dalam industri berkenaan. Suruhanjaya itu juga dijangka dapat memendekkan proses memberi keputusan di pasaran modal yang kini mengambil masa 6 bulan. Ia juga dikatakan sebagai badan yang menggabungkan fungsi mentadbir Undang-Undang Industri Security oleh Jawatan Kuasa Terbitan Modal, pendaftar syarikat serta panel pengambil alihan dan gabungan. Controlling fraud within the insurance industry. Seorang guru pemulihan akan ditempatkan di setiap sekolah di seluruh negara untuk membantu murid yang lemah dalam mengikuti sistem kurikulum baru sekolah rendah. Bagaimanapun, Menteri Pendidikan Datuk Amar Dr. Sulaiman Daud mengingatkan kejayaan KBSR adalah tanggungjawab bersama dan bukan tenaga pengajar sahaja. Kita sebagai ibu bapa dan masyarakat, terutama melalui PIBG umpamanya, hendaklah mengambil perhatian yang serius dalam masalah kegagalan dan kekecewaan KBSR. Janganlah serahkan masalah ini kepada guru sahaja. Kementerian Pendidikan telah berusaha dan telah pun memulakan kelas prasekolah di beberapa buah sekolah di seluruh negara. Langkah itu diambil bagi memudahkan murid mengikuti sistem KBSR. Malahan, guru pemulihan yang akan ditempatkan di setiap sekolah akan diberi kursus selama 1 tahun di maktab perguruan untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran KBSR. Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran Risalah Panduan Buku KBSR baru untuk guru kelolaan Institut Bahasa dan Dewan Bahasa dan Pustaka pagi tadi. Pengetua Institut Bahasa Dr. Arfah Aziz berkata masalah utama yang dihadapi oleh guru untuk mengajar berpandukan sistem KBSR ialah kekurangan maklumat dan bahan rujukan. Oleh itu, 7 buah buku dengan 40 buah tajuk ini yang ditulis berdasarkan pengalaman dan tinjauan tentang keperluan maklumat tambahan dijangka dapat menampung kekurangan itu. Kami akan kembali dengan laporan penghantaran tentera ke Kemboja.
Dan pengeluaran kereta Proton Saga Pandu Kiri menjelang 1994. Satu batalion Ranger dipilih untuk dihantar berkhidmat dengan pasukan pengaman pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB di Kemboja. Bagaimanapun, Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Hashim Mohamad Ali berkata, kajian terperinci mengenai penghantaran itu sedang dijalankan oleh Kementerian Pertahanan. Jeneral Tan Sri Hashim berkata, Batalion Ranger berkenaan sebenarnya dikenal pasti untuk dihantar ke Namibia tidak lama dahulu. Bagaimanapun, batalion itu tidak dihantar kerana pasukan pengaman tentera PBB tidak membuat permintaan lanjut bagi Namibia. Beliau juga berkata pasukan Ranger itu sudah pun bersedia bagi sebarang misi luar negara. Bagaimanapun, Jeneral Tan Sri Hashim berkata, jika permintaan bagi satu lagi pasukan dibuat oleh PBB bagi Kemboja, persiapan perlu dilakukan. Beliau menyifatkan permintaan PBB itu sebagai sesuatu yang harus dibanggakan kerana keyakinan badan dunia itu terhadap Angkatan Tentera Malaysia. Terdahulu daripada ini, Jeneral Tan Sri Hashim melakukan lawatan perpisahan ke Kem Tentera Sungai Besi sempena persaraan beliau April ini. Beliau mengingatkan Angkatan Tentera supaya memahami pergolakan politik antarabangsa dan perlu mempertingkatkan benteng pertahanan negara sejajar dengan perubahan semasa. Jeneral Tan Sri Hashim akan melakukan lawatan ke Singapura esok sebelum ke Thailand dalam rangka lawatan perpisahan ke negara ASEAN. Setakat ini, beliau diberi penghormatan perpisahan di Filipina, Brunei dan Indonesia. Beliau kemudian memeriksa perbarisan perpisahan dianggotai 22 pegawai kanan dan 473 pegawai dari semua bahagian Angkatan Tentera diketuai Lieutenant Colonel Sunor Morlin. Turut hadir Panglima Kor Tentera Darat Lieutenant General Datuk Borhan Ahmad. Semua memorabilia bekas Perdana Menteri pertama, almarhum Tunku Abdul Rahman, akan ditempatkan dalam Memorial Kebangsaan. Memorabilia almarhum Tunku akan disimpan khas di Memorial Kebangsaan yang akan ditubuhkan di kediaman awal almarhum Tunku di Jalan Datu On. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Ahmad Sarji berkata, memorabilia almarhum Tunku amat berharga daripada segi sejarah negara. Beliau berkata, sehingga kini ada 1,436 memorabilia yang dapat dikesan dari Arkib Negara, Muzium Negara dan Pulau Pinang serta kediaman almarhum di Kuala Lumpur dan Pulau Pinang. Namun begitu, beliau berkata masih ada banyak dokumentasi berkaitan almarhum yang masih belum dapat dikesan. Beliau menyeru semua pihak yang memilikinya menyerahkannya kepada Memorial Kebangsaan sebagai tanda peringatan dan penghargaan kepada almarhum Tunku. Menurut Tan Sri Ahmad Sarji, memorabilia almarhum Tunku bukan sahaja menjadi kenangan tetapi warisan bangsa dan negara. Sebelum ini, dalam satu majlis yang ringkas, anak anda almarhum Tunku, Tengku Ahmad Nerang, menyerahkan amanah semua memorabilia Perdana Menteri pertama itu kepada Tan Sri Ahmad Sarji yang mewakili pihak kerajaan. Kereta nasional Proton Saga Pandu Kiri akan dikeluarkan menjelang 1994. Pengurusi Proton Tan Sri Jamil Jan berkata, kereta berkenaan akan dipasang di Malaysia bagi pasaran baru ke Eropah, Afrika dan Amerika Latin. Tan Sri Jamil Jan berkata, kajian sedang dijalankan bagi pelaksanaan projek kereta panduan kiri itu. Beliau berkata Proton juga sedang merancang projek blok enjin buatan tempatan. Proton kini masih mengimport blok enjin untuk kereta nasional itu. Tan Sri Jamil Jan berkata demikian pada acara undian tawaran jualan dan terbitan awam saham baru Proton yang diadakan pagi tadi. Lebih 37,000 daripada sejumlah 270,000 pemohon berjaya memiliki saham ini. Proton menawarkan jualan 120 juta dan terbitan awam 30 juta saham baru bernilai RM1 seunit pada harga RM5 sesaham. Di BSKL pula, sokongan bulan semula pada sebelah petang membantu harga saham ditutup teguh dalam dagangan cergas setelah ia menyerap pengambilan untung pada sesi pagi. Indeks komposit BSKL naik 0.34 mata kepada 616.06. Indeks perusahaan teguh 3.30 mata kepada 1,179.07. Indeks emas kukuh 0.13 mata kepada 153.26. Pada penutup, 139 buah kaunter mencatat keuntungan, 86 rugi, 65 buah kaunter lagi tidak berubah.
Diberikan senarai 10 saham paling cergas, urus niaga Amanah Saham Mara Berhad dan Amanah Saham Nasional. Ringgit ditutup kukuh berbanding dolar Amerika berikutan belian cergas dari seberang laut. Mata wang tempatan ditutup pada 2.59 berbanding dolar daripada 2.601 semalam. Berikut kadar mata wang asing berbanding ringgit. Berita luar negeri selepas ini. Didahului berita pencerobohan Tel Aviv ke atas Lubnan. Majlis Olimpik Malaysia MOM hari ini menandatangani perjanjian persetujuan tajaan selama 4 tahun bernilai RM200,000 dengan High Desert, sebuah syarikat pemasaran makanan berkhasiat. Timbalan Presiden MOM Tan Sri K. Johari berkata perjanjian ini menguntungkan kontingen Malaysia yang akan beraksi pada kejohanan antarabangsa. Sumbangan ini juga dapat dijadikan sebagai tabung kebangsaan dalam mengorak langkah, meningkatkan sokongan dan bantuan kepada setiap badan sukan dalam negara. Turut serta menghadiri upacara ini ialah pengurus pemasaran High Desert Encik Albert Chua dan Ratu Trek Filipina Lydia Di Vega. Lydia berada di ibu kota atas jemputan syarikat berkenaan untuk mengendalikan klinik latihan. Lydia berharap dapat mencatatkan masa yang lebih baik sebagai persediaan menghadapi Sukan Olimpik di Barcelona. Masa terbaiknya ialah 11.2 saat semasa kejohanan Piala Dunia baru-baru ini. Lydia yang kembali sebagai Ratu Trek di kejohanan Sukan C ke-16 di Manila berharap dapat mencapai kemenangan di Barcelona. Satu majlis penganugerahan hadiah bola sepak kepada pemain pasukan Benfica berlangsung di Bandar Estoril, Portugal. Bekas penjaring handalan Portugal, Eusebio, dan penjaring masa kini, Rui Costa, masing-masing dianugerahi sebuah trofi. Majlis bersejarah ini bertujuan mengenang jasa bintang bola sepak Portugal. Pemain legenda Eusebio dianugerahkan trofi bola emas, sementara Rui Acuas menerima trofi bola perak. Eusebio kini berumur 50 tahun, merupakan penjaring handalan di masa mudanya. Beliau menjaring lebih 1,000 gol dan pernah memenangi 2 kali hadiah kasut bola kejohanan Eropah. Sementara itu, Rui Acuas, penyerang Benfica, penjaring terbanyak dalam Liga Portugal musim lalu dengan 25 gol. Majlis ini turut dihadiri bintang bola sepak Alfredo Di Stefano, Johan Cruyff, Carlos Alberto Pereira dan Karl-Heinz Rummenigge. Penggemar sukan ski di Jepun kini berpeluang menyertai sukan itu walaupun di luar musim salji. Ski sepanjang musim ini disediakan oleh sebuah pusat rekreasi di Tsunadumi, berhampiran bandar Tokyo. Dengan adanya kemudahan seperti ini, pemain ski dapat memahirkan sukan kegemaran mereka tanpa mengira musim. Ketika menuruni cerun setinggi 120 meter, peserta seolah-olah berada dalam disko kerana mereka diiringi muzik dan lampu pelbagai warna. Peserta kemudian dibawa semula ke kemuncak menggunakan tangga elektrik. Mereka dikenakan bayaran $24 Amerika untuk 3 jam dan ramai yang menyifatkan bayarannya murah. Pusat ski sepanjang musim ini dipercayai yang pertama di dunia. Sekian buletin utama untuk malam ini. Sertai siaran susulan ini, sudi-sudikan.